Perwatakannya dilihat garang namun cukup trending dalam kalangan netizen apabila beliau mengetuai Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor dengan tindakan aktif membantras jenayah selain memperkemaskan pasukan untuk memastikan kehidupan rakyat sejahtera. Mula menyertai pasukan polis Diraja Malaysia PDRM 31 Disember 1991, beliau mempunyai pengalaman luas terutama cawangan khas Bukit Aman dan pernah menjawat Ketua Penolong Pengarah bahagian anti pengganas. Ikuti temu bual wartawan Cafe Ahad Amir Abdul Hamid, Muhammad Hafiz Nawawi dan juru kamera Kairos Ramli bersama Dato' Ayub Han Maidin Piche yang memegang tampuk Ketua Polis Johor sejak 24 Februari tahun lalu. Macam ada satu budak dekat mana, segamat ke mana yang tak pakai mask yang kita kenakan compound. Dia kata dia tak ada, dia keluar pada kenderaan, tak ada orang semua kan. Jadi dia tunjuklah video overseas dia lah. Tapi CCTV yang lengkap tu dia tak tunjuk, dia tunjuk sekerat tu kan. Dan bila saya cek dengan pegawai anggota, dia kata, "Tok, ini visi yang memang kalau tengok SOP pun kita tak perlu pakai mask kalau kita berada di luar. Kalau kita seorang, tapi kalau ada orang berdekatan, kita kena pakai mask. Ketiga itulah. So saya pegang itu, saya pegang SOP yang bertulis. Saya bukan pegang SOP yang orang bercakap. Mungkin kadang orang terlepas cakap, tersilap cakap kan. Saya pegang SOP bertulis. Ada SOP dah. Kan? Jadi ada orang kata, Datuk kena minta maaf dekat dia balik. Bukan saya ego tak nak minta maaf. Ini bagi saya berdasarkan apa penengan yang saya dapat daripada ni, yang budak ni memang langgar SOP. Kamu YouTuber ke, kamu ni Insta famous ke, Instagram ke, Insta apa ke, itu hak kamu lah. Tapi saya akan backup. Saya akan tahankan pegawai dan anggota saya yang menjalankan tugas dengan betul mengikut SOP. You jangan cepat melompat. Orang macam-macam komen, tengahnya pun tak betul pun ada. Datuk, pegawai Datuk ni ambil duit makan rasuah bila saja. Tak betul pun. Ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi yang penting, kita semak siasat dengan adil. Kalau tak betul, kalau pegawai anggota saya salah, saya akan bertindakan. Kan? Jadi kita jangan terlalu cepat melompat dalam isu-isu ni lah kan. Macam dululah saya dekat A8 dengan kantor terorisme. Saya tangkap daripada 1995, saya tangkap dengan 95, bukan 2005, bukan 1995. Umur apa waktu tu? Ya, 35. Aku dah masuk polis lah kan, aku dah tangkap mengenai. Daripada dulu macam tangkap Daesh sampai beratus, 500 jemaah Islamiyah apa semua kan. Orang puji, bagus. Tu, bahagian kantor terorisme cawangan khas bagus. Cawangan khas profesional. Bila tangkap aktif jadi isu. Baik? Kenapa? Jadi kita kena profesional lah. Polis profesional. You Islam ke? You orang Hindu ke? You Kristian ke? You Buddha ke? You tak ada agama ke? You Melayu ke? You India ke? You Iban ke? You Mamak ke? You langgar undang-undang? Saya akan tangkap. Itu baru profesional. Ini satu pihak you tangkap. Orang puji. Bila kita tangkap orang you marah. Banyak lagi lah, bukan dalam konteks polis, dan konteks SPRM pun sama. Bila SPRM tangkap orang daripada politik A, parti politik A, parti politik B puji, bagus SPRM. Bila SPRM tangkap parti politik B, tak adil dia kata. Ini political motivated. Bagi saya itu tak adil. Kan? Kalau kita khususnya orang politik lah, dia cakap tak profesional, jabatan kerajaan tak, polis tak profesional, SPRM tak profesional. Hampa profesional tak? Mereka profesional tak? Saya cakap terus terang. Kan? Kalau kita nak cakap world class policing, kita nak pergi ke negara maju, standard tu kena jagalah. Siapa langgar undang-undang, polis akan tangkap. Kita akan buat siasatan. IP tu, siasatan kita serahkan DVP. DVP tengok, cukup tak cukup bukti. Cukup bukti, dia tuduh di mahkamah. Hakim yang akan menentukan, dia salah tak salah. Itu profesional. Jangan bila polis tangkap, polis tak ikut prosedur, polis kejam, polis bias. Undang-undang kata salah lah. Kan? Yang menentukan salah bukan polis. Kami menjalankan siasatan. Sama lah dalam isu-isu ni. Jadi kalau kita nak ikut, kita nak jaga, kita nak jadi famous lah. Kita ni bukan artis. Kita ni bukan YouTuber kan. Datuk cakap statement ni Datuk, nanti follower FB polis Johor akan jatuh. Instagram polis Johor akan jatuh lah. Kan? Aku bukan jadi artis. 15 juta follower. Tak ada.
Hang nak follow, hang tak follow punya pasal. Kan? Tu hak masing-masing lah. Jangan nak jadi artis. Kita ni agensi penguat kuasa undang-undang. Akan ada orang yang tak setuju dengan kita, akan ada orang marah dengan kita. Selagi kita buat kerja kelas, kita ikut SOP, kita ikut undang-undang, jangan bimbang yang lain. Itu dia punya prinsip lah. Jangan bertolak ansur. Mana-mana pelibatan, ada pelibatan pegawai daripada agensi penguat kuasa, ada polis ke, tentera ke, immigration ke, custom ke, FMM ke, dapat bukti kita tangkap. Dan memang tidak ada tolak ansur, kita tangkap 23 orang pegawai dan anggota agensi penguat kuasa yang terdiri pada 14 pegawai anggota PDRM, 5 ATM dan 4 immigration. Adalah orang komplain daripada pihak immigration yang kita tangkap tu, ada dia kata dia tak terlibat. Libat, tunggulah, memang dah dituduh di mahkamah pun. Bagi saya tidak ada isu. Apa kita nak mempertahankan pegawai kita? Saya tak pertahankan. Biar kalau polis tangkap, kalau apa agensi lain tangkap, biar mahkamah yang menentukan. Kita jangan ganggu. Kita jangan bila tangkap, oh pegawai saya tak bersalah, pegawai saya ni bagus. Kan? Sampai bila nak bagus? Kan? Sebab tu sekarang maklumat yang saya dapat daripada intelijennya, kalau dulu dia orang turun dekat apa tu pendaratan dia pantai timur lah, kemudian saya katakan Rengit, Mersi, Kota Tinggi sebagainya, tapi sekarang dia pada naik ke atas, naik ke apa ni Rompin, Pahang, sebab susah nak mendarat dekat Johor. Ada, bukan kata saya bersih, tak ada, ada lagi, tapi susah. Dia akan mendarat ke sana, dia akan turun melalui jalan darat, masuk balik. Rokok-rokok lah. Daripada Vietnam pun ada, daripada Indonesia pun ada kan. Macam-macam jenis rokok lah, John Blend lah apa semua kan. Rokok putih, rokok hitam semua dah kan. Termasuklah arak. So benda ni, saya rasa isu penyeludupan kontraben ni mungkin kalau ada pindaan di segi akta custom, mungkin memudahkan kita lah. Mungkin dah masuk bawah SOSMA kan. Untuk kita ambil bawah SOSMA. So tidaklah tolak ansur, tidak ada timbul pun isu kena kita susah nak menghadapi, nak tangkap, tak ada. Salah saya akan tangkap. Last kali saya ingat tahun lepas lah, tapi yang salah seorang tekong yang paling besar kat Batam, dia nama dia Haji Permata, dia base kat Batam, dia ada boat, dia ada semua, dia macam Robin Hood lah. Jadi dia dilindungi oleh dia punya apa ni orang kampung lah, mana dia macam Robin Hood, dia bagi duit dekat orang semua. Tetapi baru ni ditembak mati oleh pihak polis Indonesia lah. Itu yang paling besar lah. Saya tak tahu daripada dia atau daripada siapa, tapi adalah orang yang menyampaikan kepada saya, Tok, hati-hati Tok, kan? Dia orang dah hantar 3 orang untuk datang ke Johor ni kan? Dia orang dah kepanasan, tak boleh, susah nak bergerak lah. Tangkap semua, saya tangkap semua. Polis yang bersekongkol pun tangkap, tentera pun tangkap, bot rampas kan? Mana orang tak marah kan? Ada ugutan. Tapi itu tahun lepas lah. Waktu tengah panas. Ingat bulan 9, bulan 10 tu lah. Tapi dia setakat ni tak ada lagi lah. Tapi ugut tu biasalah. Kamu jadi polis mesti kena ugut kan. Tambahan pula kalau kita buat kerja. Kalau kita buat kerja, orang puji lah. Puak-puak orang golongan ni sedikit ni, kalau kamu tak buat kerja, dia puji lah kan. Dia bagilah duit kamu kan. Kamu nak apa? Sebulan berapa? 50 ribu? 60 ribu? Dia bagilah kan. Tapi kalau kamu buat kerja, dia tak resah lah. Benda ni dah berlaku lama kan. Itulah. Yang pertama, memang saya ada keluarkan statement pada 30 hari bulan Januari lah. Amanat saya, amanat tahun baru saya lah. Memang saya ada tegur. Saya dah hampir setahun waktu tu lah. Bulan 1 dah kira 11 bulan je kat sana kan. Ini 2-3 hari genap setahun lah. Dan dalam tempoh setahun ni, saya pun dah tengok gerak kerja, prestasi sebagainya. Dan saya bila saya keluarkan statement tu, bukannya statement tu saya keluar secara spontan. Saya dapat wahyu pada langit, tak ada. Saya telah minta saya punya Timbalan KP Datuk Kau Kok Chin untuk pergi menyemak di setiap distrik. Saya bagi tahu kat Datuk Kau, Datuk tak perlu cek semua, tapi Datuk cek secara random. Datuk minta 2 IP jenayah, 2 IP narkotik, 2 IP komersial, 2 IP traffic. Random. Jangan Datuk pergi bagi tahu Datuk nak bagi nak cek, tak ada. Minta secara random. So dia bawa IP ke IPK. Datuk cek tengok apa kekurangan yang ada. Saya tak cek semua lagi, baru secara random. Dan bila kita dapat semua tu, saya tengok isu penyelidikan memang saya rasa dah serius lah. Memang penyelidikan kurang. Dia orang boleh cakap lah kan, saja tak ada pengalaman sebagainya.
saya kerja lain. Saya tanya dia orang, saya tanya OCPD balik. Setiap daerah ni dia ada ketua bahagian. KB ketua bahagian jenayah. Lepas tu dia ada SIO, pegawai penyiasat kanan. Dia ada IO, pegawai penyiasat. Lepas tu ada AIO lah. Saya minta semua statistik ni. Jenayah ada berapa? Kan? Narkotik ada berapa? SIO dia berapa, apa semua sebagainya. Tapi bila saya dapat tu, macam saya katakan tadi, banyak kelemahan yang ada. Ada yang dah dapat arahan tuduh tapi tak dituduh. Ada yang dah dapat arahan laporan daripada Jabatan Kimia dan sebagainya, tak dituduh di mahkamah. Ada yang suspek dah dikenal pasti, tak ditangkap. Ada yang dikenal pasti, tak dikeluar waran tangkap. So macam-macam, kan? Itu salah apa isu yang timbul. So bagi saya alasan-alasan yang digunakan adalah orang komplain Datuk Ayub tak ada pengalaman, memang. Tapi saya dulu, apabila saya habis training pada saya masuk polis Disember 1991, dalam bulan, saya ingat bulan 9 tahun 1992 saya dah keluar, dan kami ni, batch Disember 1991 ni, kadet ni, sekitar saya tak tahu nasib baik kan nasib tak baik tu lah. Lepas saya buat 9 bulan, sepatutnya saya memang kekal dalam jenayah, tapi saya ditukarkan ke cawangan khas pada bulan Julai 1993. Dia buat IO, tugas-tugas IO lah. Nak kata saya tak ada asas, tak ada, saya ada asas. Tapi kita kena ingat kan, alasan-alasan yang dibagi tu, macam alasan ada seorang individu nama apa tu, Salman Khan apa tu, dia kata Datuk Ayub daripada pangkat ASP sampai DCP duduk pergi aman, dia tahu apa kan? Saya ada basic siasatan jenayah lah. Dan alasan dibagi tu alasan 30 tahun, 40 tahun saya masuk polis. Test tak cukup, tak rated. Dulu patut jadi IO, tak rated yang tu yang jenis lama, kerang. Itu tak rated dah. You nak buat RJH tu, you buat 2 kan 6 tembus lah dia punya tag tu kan. Bukan sekarang copy paste. Kan? Dulu IO rojak. Seorang pegawai penyiasat dia akan buat semua. Kes narkotik, kes dadah, kes bunuh, kes pecah rumah, kes bergaduh. Dia buat semua. Sekarang tak ada. Narkotik, IO narkotik. Jenayah, IO jenayah. Komersial, jenayah komersial. Trafik. Dulu saya percayalah, kalau seorang IO, katakan dekat Ceras lah, dia buka, sehari dia buka 20 IP. Saya percaya. Tapi sekarang, ada berapa banyak IO. Kan? So, saya rasa isu-isu tu alasan-alasan yang basi. Kan? Bagi saya tak boleh terima lah. Kalau kita tengok banyak pembaharuan yang dibuat oleh polis dah sejak 30 tahun dulu. Saya ambil contoh yang mudah. Macam saya katakan tadilah, bila saya bercakap setakat dengan fakta. Saya ambil, kalau dalam distrik, daerah yang paling sibuk dekat Johor ni, Johor Bahru Selatan. Itulah distrik yang paling sibuk. Johor Bahru Selatan ni, dia ada pegawai dah, pegawai penyiasat kanan SIO lah, ada 6 orang. Ni saya cakap konteks jenayah. Pegawai penyiasat dia ada 18 orang. Penolong pegawai penyiasat ada 28 orang. Dia orang ni ikut shift lah. Kan? Dia agak berapa banyak IP yang SIO dia buka. Yang ni pun kata sehari sampai 30 ni. JBS ni, IP yang dia buka, sebelumnya IP yang saya buka, IP yang penting-penting lah, mungkin ke bunuh ke apa. Satu saja, sebulan. SIO dia ada 6. Satu IP dibuka. JBS, kan? Pegawai penyiasat, sebulan average 3, kalau JBS dalam 5 ke 6 IP. Sebulan, bukan sehari. So yang mana yang dikatakan sehari 20 IP dibuka seorang SIO ni? Saya cakap, berdasarkan statistik. JBS lah. Saya tak tahu, mungkin distrik lain, dia konjen lain. Cakap dalam Johor. AIO dia pun buka dalam 3 IP lah sebulan. Takkan satu bulan 3 IP tak boleh diselia? Apa yang SIO dia buat? SIO dia ada 6 orang SIO. Bagi sebab katanya. Saya bukan cakap kosong. Kerana penyeliaan. Bukan kosong lah, mungkin teruk lah. Itu saya baru tengok JBS. Itu baru saya tengok IP jenayah. Saya belum tengok lagi
beberapa report polis. Report polis yang dibuat untuk tahun lepas, untuk JBS 7,835. Yang buka IP 3,000 saja. Report 7,000, buka IP 3,000. Yang lagi 4,000 tu mungkin tak ada kes lah ataupun under classify. Saya belum begitu lagi. Saya tak cek report-report yang di under classify kan. Contohnya, kes ragut. Bangsa datang pejabat berreport. Beg tangan saya kena ragut, kena tarik punya. Report jadi macam mana? Saya tercicir beg saya. Jadi tak ada kes lah. Saya belum cek lagi. Jadi janganlah cakap, kata Ayub. Saya tahu cara nak menyelia. Kan? Itu saya kata, semak betul-betul. Jangan cakap orang tak ada pengalaman. Bila saya pergi tu, untuk makluman semualah. Minggu lepas saya ada meeting dengan pengarah Jabatan Kimia Johor. Tak ada isu lain lah, isu dadah ni. So habis meeting dengan dia, perempuan lah, seorang perempuan apa saya ingat. Dia kata, Datuk, boleh tak saya minta tolong sikit Datuk? Ada apa puan? Tok, lepas Datuk keluar statement bulan Januari, 30 bulan Januari tu, kan Datuk nak periksa, saya dapat banyak permohonan baru Datuk, permohonan lama-lama ni yang laporan kimia. Maknanya sebelum ni pun tak hantar. Bila saya buat keluar statement, saya nak cek, baru dia orang kalang kabut nak hantar ke Jabatan Kimia. Saya pun tak mampu Datuk, selalu banyak sangat. Ini permohonan yang tahun-tahun 3-4 tahun dulu baru dia buat hantar sekarang. Sebelum tu dia buat apa? Tidurlah. Dalam masa kasar lah. So di mana penyeliaan? Ketua bahagian narkotik distrik tak selia. SIO dia tak selia. IO dia ataupun OCPD pun tak ambil pusing. Itu bila saya kata saya nak cek semak, baru kalang kabut nak hantar laporan untuk dapatkan laporan kimia. Itu baru laporan kimia. Belum saya cek lah yang lain-lain lagi. So itu tuan-tuan faktanya, kan? Jadi kita bercakap banyak tuan-tuan, kan? Kita, bagi saya, kalau kita dapat memantapkan lagi siasatan kita, kita dapat maklumkan siasatan kepada masyarakat, IP kita pun berkualiti, kita tangkap orang, bukti kita kuat, cara kita buat siasatan lengkap, diselia dengan betul, pergi ke DPP pun mudah. Bila dituduh di mahkamah, dia punya kesabitannya adalah tinggi. Itu yang saya nak. Bukan sekadar buka IP, ambil statement. Bila kita minta IP, apa pun tak ada. Alasannya biasalah, kertas tak cukup, sibuk Datuk Ayub, tahu apa. Dia bukan pernah jadi IO. Aku pernah jadi IO, bukan tak pernah jadi IO. Saya lah, mengaku saya kan. So, jadi jangan bawa cerita lama dengan saya. Mungkin kamu pengalaman IO, kamu ingat pun besar sangat lah. SIO besar sangat. Apa kamu buat? Itu tadi yang saya cakap. Lepas kata Datuk Ayub tak pernah buka IP kan. Bila saya dalam atau ISA banyaklah. ISA kita kata apa tu, kertas dia panggil apa dia panggil, lupa nak, sebab lama tak buat kan. Cara siasatan lain. Tapi bila ISA dimansuhkan 2012, SOSMA datang. Siapa yang membuka kertas siasatan SOSMA yang pertama? CID ya? Pegawai CID ya? Tak. Yang buka kertas siasatan pertama, siasatan SOSMA, kami, dekat pasukan petugas khas operasi dan counter terrorism. Siapa dia tangkapan pertama? Jadi Subahat. Bila tarikh dia? Februari 2013. Betul. 2013. Itu tangkapan pertama SOSMA tau. Sebelum kita tangkap Yazid, kita pergi berbincang lah. Sebab IP yang pertama, orang tak pernah buka lagi SOSMA ni. Kita pergi bincang dengan pihak pejabat penguasa negara nak dapat nasihat. Boleh tanya Tan Sri Kandi Patai kalau saya bohong lah. Tan Sri Kandi Patai tanya dia, betul ke Datuk Ayub cerita ni? Ada dekat 12 mencorat yang kita buat. Ting tong, pergi balik. Dia nasihat lagi ni, cari bukti. Kita tangkap hari ni pun kita tuduh. Dan bila dibicara disabitkan, dia kena 4 ke 5 tahun. Itulah tanggapan pertama SOSMA dalam sejarah yang dibuka oleh pasukan petugas khas. Saya waktu timbalan pengarah. Bukan saya buka IP lah, tapi saya menyelia operasi keseluruhan. Itu dah bebas. Porta, kami juga yang tangkap. Masuk porta balik. Jadi semua juga. Kan? Sepanjang saya kat I8 dulu, yang Daesh yang kita tangkap ni 250. Bukan yang kita tangkap, ditangkap dekat 500, yang kita dakwa 250.
Daripada 250 ni, yang disabit 221. Jadi dia punya peratusan sabitan dia 88%. Itu nilai IP yang dibuka, standard IP yang dibuka oleh pegawai-pegawai saya daripada pasukan petugas khas. 88% conviction rate dia. Yang lain, CID berapa rate? Tadi tu. Ada 60 kot, 55. Tapi kami punya standard. Sebab apa? Kita punya penyeliaan. Bukan saya yang selia, saya overall. Pegawai yang betul-betul selia ni ada DSP MAH. Dia pun dah pencen dah. Jadi pegawai CID, kita ambil dah, dia yang selia. Dan tapi yang keseluruhan tu, sebab pasukan petugas khas ni gabungan antara SB dengan jenayah. Sebab tu kita buka IP. Kita bukan dekat kolek intelijen. Ya? Jadi nak mengatakan tu Ayub tak ada pengalaman buka IP. Itu IP dah. Tanya dia orang balik siapa yang buka IP Sosma pertama. Saya yang pertama, kita kerja ni memang kita akan ikut SOP. Dalam isu melepaskan tembakan ni, saya tak tahulah NGO ni yang dinamakan EDIC ni, EDICT ni, dia baca tak baca statement saya, dia dengar tak dengar statement dia lah. Kalau tak baca tu pergilah ke Facebook Polis Johor, ada statement bertulis saya, release saya. Dengar apa yang saya cakap dalam press conference saya. Jelas saya mengatakan kita terpaksa melepaskan tembakan selepas mereka melepaskan tembakan dulu. Ada 6 tak silap saya kot, kalau tak silap saya lah, ada 6 tembakan lepaskan. Dan kita diserang dengan parang dan juga kerambit tu lah. Ada kita punya anggota pun. Dalam HTKPN di 222 lah, di 222 jelas kita boleh ada hak mempertahankan diri. Contoh, banyaklah, saya tak nak cerita detail. Ada kalaulah ada rusuhan, kalau ada apa tunjuk perasaan, kalaulah pos kita diserang, kalau dalam kes-kes rogol, pecah rumah malam hari, colek sebagainya, kan? Kalau benda situasi di mana mendatangkan kemungkinan kita akan cedera parah ataupun kita terbunuh, tu kita boleh melepaskan tembakan. Saya tak pasti NGO ni dia rujuk SOP polis mana lah, polis Malaysia ataupun polis luar negara lah. Mungkin dia beranggapan dalam macam banyak, mungkin terlalu banyak sangat kot tengok cerita-cerita Bollywood, Hollywood kan. Kalau cerita Bollywood ni, cerita Hindustan, cerita Tamil, sekali tumbuk 10 penjenayah lepas kan. Polis dia keluar tembak, pang, satu tembakan kan, 10 penjenayah kena kan. Mungkin dia terlalu terpengaruh dengan movie ataupun apa ni filem-filem daripada ni lah. Mungkin daripada selalu filem-filem ni filem pada India lah banyak kan. Daripada ni lah Hollywood ataupun daripada Tamil Hindustan lah. Dia bagi 10 penjenayah tumbang. Sekali tembak, bam. Kena 3 orang kena tembak kan. Dia pakai pistol lah, revolver 6 butir. Tapi dia tembak kat 30 butir, tak habis lagi, bom tak isi kan. Mungkin itulah anggapannya kan. Tengok balik SOP ataupun HTKPN di 222 yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia. Jangan tengok polis lain pula kan. Saya cakap direct lah apa pun ni kan. Banyak sangat tengok movie ni. Banyaklah cerita-cerita movie kan. Itu edit. Jadi kita ni polis yang terbunuh dalam tugas ni banyak. Polis kena langgar, polis ditembak mati, polis ditikam kan. Adakah NGO bersuara? Mungkin ada kot kan. Tapi kalau kes tembak-menembak ni, polis tak ikut SOP, polis kejam. Macam mana nak ada saksi, semua ditembak mati. Habis, orang lepas tembakan, kau nak bagi salam. Yang saya cakap lah. Pam tembak aku. Kamu bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik, nama saya ASP Amir. Saya daripada jenayah berat di Boleh encik serah diri? Macam tu lah. Bagi saya akan mempertahankan pegawai dan anggota saya. Kita ada dekat pejabat, kita duduk di pejabat, kita polis, saya pun tak tahu buah tembak-tembak, saya pun tak pernah tembak-menembak dengan orang. Tapi kalau kita berada di tempat dia orang, apa tindakan kita nak buat? Kita nak bagi salam. Saya akan mempertahankan habis-habisan. Dalam menjalankan tugas, pegawai anggota saya, selagi mereka ikut SOP, saya akan mempertahankan. Yang saya tak boleh tolak ansur, jangan rasuah, dan isu integriti, itu saya tak tolak ansur lah. Tapi dalam isu ni, saya akan mempertahankan.
Kalau kita tak tahankan anggota pegawai kita, macam mana semangat dia orang nak buat kerja? You ingat senang lah kat bawah. Itu belum yang dilanggar lagi. Isu trafik baru ni, ada anggota trafik dah. Kita kejar satu lori, lori ni lah, perdagangan. Dia tak berhenti, dia himpit kereta polis, himpit motor polis. Habis tu, nak bagi halo mat, nak bagi salam, Assalamualaikum, sila berhenti, tak ada, dia lepas tembakan lah. Ada. Dalam keadaan-keadaan macam tu, kita dibenarkan untuk melepaskan tembakan. Rujuk balik yang dia cakap tu lah, yang NGO dia cakap lah, Datuk Ayub tak rujuk HTKPN, rujuk balik, semua dia rujuk. Aku tak tahu dia rujuk yang mana, aku tak tahu lah. Saya rujuk HTKPN D222, Polis Diraja Malaysia, dengan Polis Madras pula. Kalau dulu kita tangkap buah ISA, jangan kata pegawai SB tak pernah buat tangkapan. Dulu pada ISA kita buat tangkapan. Dan kita, kes-kes kita yang ISA ni walaupun tak dipecah di mahkamah, tapi dia punya format hampir lebih kurang sama. Kita kena ada bukti, kita kena ada allegation of fact lah, dia panggil kenyataan pertuduhan lah, ada, cuma di percaraan tertutup ISA ni lah. Dan saya alhamdulillah, walaupun career saya 90% dalam cawangan khas, memang counter terrorism, tapi saya beruntung dalam tempoh saya dekat SB ni daripada 93 saya masuk tu, saya berada di bawah pegawai kanan, pucuk-pucuk pimpinan yang memang kepala dia orang kepala operasi. Dia orang bukannya sekat collect intelligence. Salah seorang ni Datuk Yusof Rahman, bekas pengarah cawangan khas. Dulu dia penolong pengarah E4 lah ni, bahagian eksternal. Saya bekerja bawah dia dulu. Saya masuk 1993, saya adalah dia panggil pegawai meja lah, desk officer counter terrorism. So operasi pertama yang saya buat bawah dia, walaupun sebagai desk officer lah, pegawai meja, adalah tangkapan Wali Khan Amin Shah. Ini yang terlibat dalam serangan pertama ke atas New York World Trade Center, iaitu pada 26 Februari 1993. Dia buat serangan, ada 6-7 orang mati. Dia orang lari pergi ke Manila, pergi Pakistan, pergi Manila, daripada Manila dia masuk ke Malaysia. Dia buat serap wujudkan company, nak buka restoran dekat Langkawi. Kita tangkap di Langkawi pada 11 Disember 1995. Itu yang pertama saya terlibat ni lah, walaupun sebagai desk officer lah, pegawai kes lebih kurang, banyak elemen lain lah, tapi saya terlibat. Jadi ditangkap, diekstradisi ke US, dipenjarakan US. Itu yang paling besar. Lepas kita tangkap Wali Khan tu, Presiden Bill Clinton hantar surat terima kasih kepada PN Tun Mahathir, kepada pengarah cawangan khas kita tu Datuk Noremai, dan pada kami lah. Ada lagi surat tu. Sebab tu projek tu bukan sekat kita collect intelligence, kita terlibat dalam operasi. Kita dapat maklumat, kita kembangkan, kita buat operasi tangkapan, kita tangkap, kita hantar balik. Itu yang pertama. Dan saya alhamdulillah, saya adalah pegawai, ingat satu pegawai yang terlibat dalam 2 kes 911. Yang kes 911 yang kedua pun saya terlibat. Saya ada waktu saya jadi waktu tu pangkat dia DSP lah. Pegawai dia panggil case officer lah, bukan dia officer, case officer. So dia orang masuk ke sini Disember 1999. Khalid Almida, Nawaz Al-Azmi dan ada 3 orang lagi lah. Saya kembangkan cerita dia orang keluar pada Januari tahun 2000. Kita share dengan pihak Perisikan Amerika, FBI sebagainya lah. Lepas tu yang lain tu history lah, nanti sejarah. Itu yang kedua hebat. So saya adalah satu pegawai yang terlibat dalam 2 operasi 911. Kita buat collection, pengumpulan intelijen, share dengan FBI sebagainya, kita tangkap. So dan juga ada lain lagi tuan-tuan, pegawai termasuk Tan Sri Abdul Hamid pun, waktu tu saya DSP, dia superintendent. Saya timbalan pada pegawai turus E3 lah yang buat counter terrorism. Tan Sri Hamid dia pegawai turus bahagian Asia Tenggara. So bila kita tangkap jemaah Syamiah tu, kita berkolaborasi dengan pihak Indonesia, kita share. So Tan Sri Hamid adalah ketua kat situ, dia yang menyeraskan operasi pertukaran intelijen. Sebab tu saya kata, kalau nak kata SB tak ada pengalaman, tak pernah buat operasi, tak pernah buat siasatan. Tunggu nanti, kalau saya pencen nanti saya akan tulis satu buku ni.
pengalaman kita dalam counter terrorism ni, Malaysia ni, SB ni diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam semua segi. You cakap lah, bukan saya nak masuk baku angkat sini, tak ada. SB ni selalunya orang cakap man behind the scene lah, dia duduk belakang pokok pisang lah, dia tak ke depan kan. Sebagai saya ada benda yang kita boleh kongsi dengan masyarakat. Bila orang cakap SB ni, orang kata SB ni polis politik, dia kata polis politik. Dia tak tahu SB ni banyak cawangan kan, banyak fungsi, banyak sumbangan dia, cuma kita tak ke hadapan. Yang ke hadapan hanya counter terrorism. Sebab tu bila orang cakap I8 SB, I8 SB, bukan I8 SB. SB ni ada banyak lagi peranan dia kan. Banyak tuan-tuan kalau dalam waktu dia ada 4 yang terlibat dalam 911, Khalid Almeida, Nawaz Azmi yang datang, Taufik Al-Atash, Ramzi bin Nasib, 4 orang ni. Khalid Almeida datang kat airport, saya yang pergi buat SO dia punya pemantauan kat airport. Lepas tu kita serah kat tim lain lah. Saya terlibat yang bawa pesawat nak menempuh Pentagon tu kan. Gambar-gambar dia pun ada kan. Yang kita tangkap waktu saya dah keluar pada SB, kita pasukan petugas khas Perikam Terrorism, KP Komoran, nombor 2 LTTE, kita tangkap dekat KL. Itu nombor 2 tu LTTE yang sepatutnya menggantikan value perbakaran. Kita tangkap ni, yang tangkap kami lah, bukan saya lah, kami. Bukan saya bukan Superman kan. Banyak lagi lah, Al-Qaeda, Daesh, apa lagi, Darul Islam, banyak yang kita tangkap tu . So kalau nak cerita ni mungkin dalam sesi lain lah. Pengalaman saya dalam kantor sumbangan cawangan khas dalam menangani isu keganasan, bukan saya lah, sumbangan cawangan khas. Saya nak kongsi dengan masyarakat, termasuk pegawai polis ni yang tak pernah serve dalam SB ni, yang mengatakan SB cakap saya akan kongsikan untuk menunjukkan sumbangan SB. Kalau saya bekas SB lah, bukan sebab saya bekas SB saya nak pangkang dah. Saya nak bagi fakta, bagi orang faham. Jangan beranggapan orang pegawai SB tak tahu buat kerja, tak tahu siasatan kan, tak tahu menyelia orang. Operasi apa dia buat? Nak cerita operasi, kita punya operasi Bill Clinton yang hantar surat kita, kepujian. Pun agensi lain lagi lah. Kalau orang nak tengok surat-surat tu, saya boleh bagi. Lepas tu saya kat bahagian Jabatan Pasal Pemerintah, pergi dulu penuh dengan surat pengangkatan daripada ketua-ketua agensi lain. Ada. Sebab kita buat kerja profesional. Mungkinlah kot orang yang ada pengalaman CID, saya pernah buat operasi tembak orang kan. Saya pernah buat operasi tangkap orang rompak bank. Ya, rompak bank lah itu lah kan. So orang lain tak pandai, SB tak pandai. Nanti saya akan ceritakan pengalaman. Saya akan tulis buku ni, insyaAllah, dengan kebenaran daripada pucuk pimpinan lah. Buat sikit lah, semua cerita dia depan dua dia dah. Saya baru cerita sikit tu, ada banyak lagi, nanti aku cerita kan? Aku boleh cerita pasal 911, aku belum cerita lagi detail macam 911 masuk, kat mana dia duduk. Panggilan dia bukan panggil daripada hotel, bukan ada public phone kan? Di December 9 ada public phone lagi, dia turun buat call dekat di telefon awam, tapi kita boleh dapatkan billing daripada Telekom. Pada billing tu kita dapat nama-nama telefon, ada telefon ke Yemen, ada telefon ke orang yang terlibat dalam USS Cole bombing, semua kita ada. Banyak detail kan, tapi nak cerita 3 jam pun tak habis lagi kan. Jadi kita potong pendek cerita. Jangan beranggapan pegawai SB ni tak ada pengalaman buat siasatan, tak ada pengalaman buat operasi, tak boleh jadi KP, tak boleh jadi OCPD, tak boleh jadi pemimpin. Itu tanggapan yang salah, yang tak betul. Kita ingat kita yang pandai, orang lain tak pandai. Orang lain tak boleh buat CID kan. Kami pegawai CID, kami yang pandai. Nampak tahu apa buat SB. Jangan beranggapan kan. Jangan beranggapan macam tu. Itulah cerita pendek lah. Nak ringkaskan cerita lah. Panjangan cerita tu aku buat buku ni. Kalau kita ni kalau kita masih lagi dalam di atas awang-awangan, ataupun kita masih lagi dalam kepompong lama, kita masih beranggapan kita berada di tahun 1990-an kan, tahun 2000, 2001, kita tak anggap kita berada di tahun 2021, mana kita ni akan jadi tak relevan.
Setiap benda yang kita buat, kita cakap, kelakuan kita, salah laku kita, diperhatikan oleh masyarakat. Orang tahu. Sekarang ni tengok, bila orang awam komplain dekat saya, siap dengan bukti yang lengkap. Dia ada video, dia ada lokasi, dia ada nombor handphone, dia ada nombor kenderaan. Ini bagi saya, Datuk, anggota MPV Datuk ni, jual ketum tu, Datuk, anggota MPV Datuk ni pergi collect duit dekat tokey judi. Dia bagi, siap. Adakah itu kita nak katakan satu tomahan? Mungkin. Kita buat siasatan tak? Sebab tu kita kena buat siasatan. Bagi saya isu-isu yang mengatakan saya membuka pekung di dada, saya tak perlu cari publicity pun. Buat apa cari publicity? Publicity dah ada dah. Kan? Berapa banyak anggota yang ditangkap kerana rasuah salah laku lah. Ada satu di mana kontijen mana tak nak cerita lah, yang kat Roblox, yang ada seorang satu lori bawa bawang. Dia minta duit, tak ada duit, dia minta bawang. Berapa gundi? 10 gundi dia minta. 2 gundi. Itu saya dedahkan. Belum yang lain-lain lagi tu. Kan? Di Johor pun banyak. Minta duit, anggota trafik minta duit sebagainya. Saya siasat sampai ke habis, saya tuduh. Dan saya tuduh bahawa 384, 385 tu pemerasan ni. Kita nak sembunyi, tak ada dah. Saya tak nak cerita detail lagi lah. Saya pun ada banyak kawan, orang kontraktor sebagainya. Dia orang bagi cerita secara detail. Berapa collection pegawai ni, berapa collection pegawai ni. Kan? So kita nak kata apa? Tak betul. Tak betul. Kan? Siasat dulu lah. Sebab tu saya kata, kita jangan tolak ansur. Kalau isu-isu ni, rasuah, integriti, kalau kita nak menuju yang lebih baik, kan, perbaiki. Mentah-mentah. Dan ambil tindakan tegas. Jangan kita sekadar lepaskan batuk di tangga. Tukar. Daripada Johor tukar ke Kedah. Kedah tukar ke Kelantan. Kelantan tukar ke Penang. Penang tukar ke Negeri Sembilan. Menolak masalah tu kepada pihak lain. Berapa ramai orang yang nak masuk polis sekarang ni. Berapa ramai orang tak ada kerja kat luar. Elemen-elemen macam ni buang saja bagi saya. Bawah peraturan 37. Kalau anggota saya boleh buang lah. Kalau pegawai tak boleh. Pegawai kena keaman lah. Dia ada SPP sebagainya lah. So dia penguatan polis semua kan. Saya tak boleh. Tapi saya yang datang kepada saya, kes-kes macam ni, semua saya buang. Tak ada tolak ansur. Jangan kesian Datuk, dia ada anak, dia ada bini. Tapi dia tak fikir. Kamu anggota polis, tapi kamu ambil dadah. Kamu anggota polis, kamu tak datang kerja. Pemborosan, 100 hari, 120 hari. Ni apa cerita ni? Kan? Nak suruh saya biar? Isu saya nak cari publicity, saya kata saya tak perlu cari publicity lagi lah. Kan? Saya pun banyak benda lain saya nak buat daripada nak cari publicity yang tak tahu ke mana hala ni kan. Tu kita kena ambil tindakan tegas, itu dia. Tak tegas, pasukan polis ni akan dipandang rendah lah kan. Kita dalam konteks ni kita nak perbaiki lagi polis kita kan. Nak katakan, masalah ni tak diselesaikan sejak berpuluh-puluh tahun. Salah siapa? Setiap distrik dia ada ketua bahagian. Ketua bahagian logistik dia yang bertanggungjawab. Dia kena buat unjuran yang betul. Tu, spare part tak ada tu. Spare part kita, kereta pasal kita rosak ni. Unjuran kamu buat apa? Kamu buat unjuran macam mana? Kan? Ada setengah tu tempat tu, dia simpan duit. Dia minta belanja terlalu berhemah. Contohnya bagi latihan. Dia ambil 10,000 katakan. Contohlah satu distrik. Dia buat unjuran, tapi bila nak buat ni dia kena kut. Kita belanja 5,000, cukup 5,000, kita simpan pulang balik. Ada juga. Berbalik-balik, berpusing balik, penyeliaan. Kalau penyeliaan betul, kita buat unjuran betul, OCPD pun ambil berat, apa kekurangan. Saya tak kata semua perfect, tak. Memang ada kekurangan. Tapi kita selalu berusaha untuk mengatasi lah. Jangan kata 10 masalah, 10 tak selesai, tak ada. Saya tak percaya. Cuba man. Datuk pun dah sebut Superman ni banyak. Saya bukan Superman. Saya pegawai biasa. Tapi mungkin apa yang membezakan saya ni ada komitmen tinggi. Kan? Saya dah set punya ni dan saya tegas. Saya tak akan terima alasan-alasan yang remeh. Bila saya dah set, dan benda yang saya minta dibuat pun bukan benda yang mustahil. Bukan yang saya minta, kamu DSP, kamu jalan menggunakan kepala. Kamu tulis menggunakan kaki. Kan? Tak ada. Kamu jalan menggunakan kaki. Kamu tulis menggunakan tangan. Kamu fikir menggunakan kepala.
Saya tak pernah minta satu benda yang mustahil dibuat. Benda yang saya minta tu benda yang boleh dibuat, mampu dibuat dan sepatutnya dibuat. Tak ada benda yang Superman pun saya buat sana. Cuma mungkin ketegasan. Saya tak tolak ansur. Ada benda saya tolak ansur. Macam bab kerja, bab SOP mungkin saya tolak ansur, tak apa, okey. Sikit-sikit lebih kurang, kita bukan perfect. Saya pun tak perfect. Saya bukan perfect, tak ada. Tapi bab-bab integriti, penyeliaan, persekongkolan dengan ni, tata tertib, itu saya tak tolak ansur. Sebab kalau kita tolak ansur bab segitu, PDRM tak akan dapat diperbaiki. Kita berkata, Datuk tak boleh Datuk. Datuk tak tahu Datuk kita punya kekangan ni kan. Kita nak beli kertas pun tak ada, kita pernah minta kat tokek. Datuk tahu apa? Kan? Kita nak beli minyak, nak beli jalan minyak, kita minta kat tokek. Kamu minta kat tokek berapa dik minyak kamu? Tokek bagi kamu sebulan berapa? Minyak kamu ada 100 kot, tokek bagi 5,000. Habis lagi 4,000 lebih, kamu buat apa? Nak suruh saya cek? Boleh? Kan? So, macam-macam. Kan jadi isu dia, saya bukan minta orang jadi Superman. Buat kerja dengan ikhlas, buat kerja ikut SOP, perbaiki lagi kelemahan kita. Kita nak menaikkan imej, bukan saya kata imej PDRM teruk, tak. Kita perbaiki. Yang baik, kita perkemaskan. Yang kurang baik, kita perbaikkan. Itu yang saya nak buat. Dan bagi saya lah ketegasan penting. Kalau kita tak tegas, sebagai pemimpin tak tegas, kita tak akan boleh bawa perubahan. Orang boleh cakap, saya selalu orang cakap pengalaman. Saya amat bersetuju pengalaman itu penting. Tapi kena tengok juga, kalau saya boleh cakap saya banyak pengalaman, tapi kalau saya pergi ke tempat saya tak buat perubahan, pengalaman kamu banyak tempat, tapi kamu pergi kat 10 tempat, apa perubahan kamu buat? Sama saja. Siapa yang pengalaman apa yang kamu cakap? Kamu ada pernah menjadi duduk kat tempat 10 tempat kan? Tapi apa perubahan kamu buat kat tempat tu? Saya pergi, saya ikut biasalah. Saya ikut arus lah. Saya tak. Saya pergi, saya buat perubahan. Saya nak dia orang ikut saya. Dan apa yang saya suruh buat tu bukan benda yang mustahil. Saya cakap A, saya buat A. Saya bukan cakap A, saya buat B. Macam saya cakap tadi, tak ada. Kan? Saya turun ke distrik, saya tak nak. Benda-benda yang pelik-pelik saya tak nak. Kamu tak payahlah hantar derian rumah aku. Tak payahlah hantar kambing lah. Kambing panggang tak payah. Datuk nak makan apa? Hari ni kita pergi Italian restaurant. Esok kita pergi apa. Aku makan cabati roti canai pagi kan. Kari kena ada lah, nasi ulam kan. Yang lain tak payah. Tak ada isu Superman, tak ada. Bagi saya ketegasan penting. Kalau kita nak buat perubahan, kita mesti tegas. Tak ada tolak ansur dalam isu-isu tadi. Kalau kita kesian, tolak ansur, ini tak ke mana tuan-tuan. Macam bila saya cakap, kita perlu pencen RM1 lah bagi banyak. Bukannya pencen RM1, istilah dia ya. Yang maksud dia tu mana diberhentikan dengan ni lah, dengan peraturan 45 pun saya tak silap, saya ingat lah. Tapi kalau saya dalam tata tertib ni yang peraturan 37 tu lah buang. 36 tu mangkat kan. 37 buang terus. Boleh buat. Dan kalau apa yang saya cakap tu juga disokong oleh Tuan Hanif, bekas IGP yang paling lama, yang paling pengalaman. Dia pun setuju apa yang saya cakap. Apa? Kita kena buat balik. Bila kita buat macam tu baru nampak. Kita ambil pada atas. Kalau yang atas terlibat, contohnya lah, saya kata contoh, KP ke, pengarah ke apa ke, OCPD ya, cuba ambil kat situ. Ini kita ambil anggota. Bukan kita ambil lah, mana kita tindakan, kita ambil lah. Anggota yang ambil 1,000, 2,000, buang kerja. Bila atas, tukar ya. Contohnya lah. Jadi, benda tu takkan ni. Kalau kita nak buat perubahan, paling penting sebagai pemimpin kita kena tegas lah. Tak tegas, ikhlas, tegas, committed. Kita jangan ambil pusing apa orang cakap. Orang boleh cakap apa pun lah. Selagi kita pegang 4 prinsip ni, yang lain kita jangan takut. Cukup 60 kita pencen lah. Tapi kita sambung tu kan, ada rezeki lah. Kan tu pos IGP, pengarah cawangan khas boleh kan. Yang lain kita pencen. Kita bukan orang politik. Macam selalu cakap lah. Kita serve government of the day. Kerajaan yang itulah. Dan kita ikut undang-undang. Kita bukan ikut naluri kita tak. Ikut undang-undang. Itu sudah cukup. Yang lain kita jangan ambil pusing. Saya paling mudah
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak kenal saya, Datuk Ayub garang kan. Sampai sekarang pun tuan-tuan ada lagi pegawai dulu yang pernah bertugas kat Johor telefon PA lah. Datuk Ayub macam mana? Okey Datuk Ayub macam mana? PA yang saya lah. Lin nama dia. Nama betul apa dia? Nama betul Lin apa? Apa yang aku panggil Lin lah. Tu ada orang telefon sini pegawai dulu. Datuk Ayub macam mana? Datuk Ayub nak maju, semua takut. Bukan saya cakap. Pengarah SPRM negeri dulu, Datuk Nur Azlan, dia dah pindah naik pangkat ke ni. Waktu tu dia dia cakap Datuk, dia orang dengar nama Datuk, dia buat tarik handbrake tu. Sedikit tarik handbrake. Tak apa Datuk Ayub sekejap kat Johor, lepas ni kita lepas handbrake balik. Pegawai-pegawai pun sama. Sampai sekarang pun, PA saya selalu. OCP ni pun, Datuk Ayub macam mana? Okey. Okey. Saya okey, tak ada masalah. Saya paling mudah. Tapi bila datang bab kerja, saya akan serius. Tuan-tuan nak meminta mana? Apa tuan-tuan nak saya? Saya garang, tuan-tuan nak saya tengking tuan-tuan, nak tuan-tuan marah atau tuan-tuan nak saya punya style, saya ikut keadaan. Ada setengah pegawai, saya panggil Amir, datang pejabat Amir. Ini tak betul Amir, Amir buat. Kan? Ada setengah pegawai, Amir tak payah buat apa, dia dah ada dia punya tu, dia kreatif buat sendiri. Aku tak tegur apa pun. Ada setengah pegawai, kita tegur pun keras kepala. Yang jenis keras kepala ni, saya akan bogelkan dalam istilah kasar lah, bukan bogelkan, istilah bogelkan dalam mesyuarat. Aku tak kira pangkat apa pun. Kalau kamu kurang ajar, kamu keras kepala, aku akan bogelkan kamu dalam depan orang ramai. Mungkin setengah orang tak setuju. Datuk tak boleh ikut Islam, tak boleh Datuk menjatuhkan maruah orang. Ini bukan isu menjatuhkan maruah. Kita nak memimpin satu organisasi yang kena tegas. Kamu pilih pendekatan mana yang kamu nak saya gunakan. Saya boleh berubah dalam 1 saat, tuan-tuan. Hari ini sekejap saya cakap okey, sekejap saya boleh buat lawak, sekejap saya akan tengking, tuan-tuan. Itu pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kan, orang doa kan. Bagi saya tak kira lah Nik Ezani ke, Nik Syahimi ke, Nik Amir ke, kan. Siapa pun bagi saya mengiktiraf orang yang buat kerja. Pegawai-pegawai anggota yang buat kerja, yang ada komitmen. Sebab tu saya kata, saya cakap mungkin orang tak setuju dengan saya. Contohnya lah, ada 10 kekosongan superintendent lah. Pegawai muda yang berpotensi. Bukan pegawai muda lah, pegawai yang berdasarkan kriteria, dia rajin, dia apa, semua committed, clear kan. 2 saya bagi dekat orang nak bencin lah. Datuk kesian tu, dia pun nak bencin ni. Bagi kat 2 tu. Tapi kalau 8 kita bagi kat orang nak bencin, semata-mata, dia ni dia senior ni, bagi kat dia lah, Amir senior ni. Bagi kat Amir. Tapi Amir malas buat kerja. Contohnya lah. Jadi itu rosak organisasi. Bagi saya lah. Mungkin orang tak setuju. Saya tak tanya dia orang, mana-mana yang pernah kerja, yang pegawai 8. Semua muda-muda saya tolak. Sebab dia orang bagus. Bagi saya kita nilai orang segitu. Ada tempat sesuai untuk orang yang senior. Nak bencin bagilah mungkin tempat-tempat yang tak apa penting. Tapi kalau meletak OCPD yang nak bencin, dia lagi 2 tahun nak bencin. Kamu expect dia buat apa dekat distrik? Relax lah, aku nak bencin lah. Aku nak cari tanah ni, aku nak pergi jumpa mana member MP parlimen, mana ahli politik dapat tanah, nak bela lembu, bela kambing, bela kucing. Kan? Saya expect apa-apa, dua sebulan tu nak bencin. Saya, dalam konteks ni, saya memang, saya pun pernah dulu, Nik Azani pun pernah dekat Bukit Aman, dia jadi ADC. Pernah lah dengan saya dulu Bukit Aman. Itu bagus. Ini pegawai muda yang sepatutnya diberi laluan pantas, laluan pintas untuk naik ke atas. Orang macam ni kita kena groom cepat. Bagi peluang naik pangkat. Dan saya pun saya ada 5 tahun lagi, ya bukan lama. Saya kalau niat saya nak tarik orang macam ni naik cepat. Saya rasa IGP pun sama. Dia nak tarik naik cepat. Kan? Kita nilai orang dari kerja dia orang. Dia muda tapi dia bagus. Dia muda tapi dia ada integriti. Dia muda, dia ada pengalaman. Dia muda. Ini yang kita kena tarik naik. Kalau 10 pos kosong, kamu bagi dekat 8 orang nak bencin, berdasarkan senioriti, habis lah. Aku nak buat kerja apa, aku tunggulah. Cukup masa aku naik pangkat lah. Lagi 2 tahun ni kan. Ni dah lagi naik lagi pangkat kan. Habis. Dia punya komitmen. Bagi saya, itu kaedah saya lah. Dan saya amat, saya rasa Aizani ni adalah antara pegawai muda. Banyak lagi pegawai muda yang saya rasa perlu diberi ruang cepat, diberi laluan pintas lah untuk naik cepat, untuk memimpin, menjadi barisan pelapis lah. Saya nak pergilah kan, IGP pun nak pergilah kan, 5 tahun bukan lama, kejap lah. Jadi kita nak groom orang yang bagus-bagus ni, duduk di tempat-tempat penting.
InsyaAllah. Saya kata, boleh. Tak. Saya, sebab tu orang pelik karakter saya ni. Kamu tanya ni pegawai saya. Inspektor, anggota pun datang pejabat dia, pejabat KP. Sebelum tu orang takut datang. Dia kadang-kadang dia orang ada idea. Bagi saya boleh bekerja dengan siapa pun. Orang senior kan, macam dekat tempat Johor, Datuk Yusof tu orang senior, dia nak pencen dah bulan 9 ni. Saya boleh bekerja dengan dia. Dia orang lama, orang berpengalaman. Sebab dia ikut rentak saya. Dan rentak dia pun rentak operasi. Saya boleh bekerja dengan siapa? Orang Cina ke, orang Melayu ke, orang Kristen, tanya background saya. Saya nilai orang bukan, oh kamu orang Cina tak boleh ni. Kamu Kristen. Oh aku tak pergi nak mangkat. Tak ada. Tempat saya dulu kat I8, saya punya timbalan yang paling baik, yang paling berpengalaman tu Datuk Simon, Datuk pula, Tuan Simon Kwan. Dia pun dia pencen lah. Dia yang support. Dia Chinese Kristen. Budak-budak India pun banyak nama dia. Kan? Bukan sebab saya countryman dah. Kan? Dia baru kerja bagus-bagus. Melayu pun banyak. Tak ada Melayu ke Cina ke India ke Kristen, tak ada. Kita jangan ikut itu. Kan? Kemampuan dia orang. Tak ada masalah. Saya orang rumah saya pun boleh juga. Kan? Dia faham tak faham, jangan ikut lah. Satu kan. Yang kedua, kalau tuan-tuan tengok, bukan saya seorang. Tengok semua majoriti pegawai polis lah. Family memang komplain lah. Walaupun vice saya polis, kadang-kadang komplain juga kan. Itu biasa. Macam saya punya OCCI dia lah, Datuk Yusof ni. Dia cuti ni kadang-kadang 2 hari. Tuk, saya tak boleh duduk rumah tu. Saya kata, cuti balik. Tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk rumah. Macam saya lah. Lepas tu saya kuih 8 pun, hari Sabtu hal dia pejabat. Bukan orang kata, Datuk Ayub, kita kena work smart. Orang cakap lah, work smart. Datuk Ayub bukan work smart, dia work hard. Kena ada dua-dua elemen ni. Work smart dengan work hard. Kamu jangan work smart lah. Work smart, smart sungguh lah. Kan? Ada gabungan antara dua tu tuan-tuan. Bagi saya isu ni isu biasa lah. Bukan saya seorang. Semua orang sama. Pegawai polis tu lah. Tambah yang duduk kat bawah ni. Jadi IO apa semua kan. Memang tak ada masa. Kalau kita nak kata 2 minggu nak pergi pun tak ada kan. So kalau nak kahwin dengan polis, itulah kamu kena kahwin dengan kerja dia jugalah. Tu saya bagi tahu kat siapa-siapa pun nak kahwin dengan polis. Itu salah satu bukan risiko tu dak lah. Dia kena membiasakan diri. Banyak juga pegawai baru saya dengar yang dekat Johor banyak ada jugalah. Bini ada masalah rumah tangga, bini tak boleh ikut. Kamu datang kamu kahwin dengan polis. Polis itu kerja dia. Kamu kena ikutlah. Bukan dia pergi ke tempat lain. Yang saya, kalau saya tak ada kat pejabat, saya ada kat rumah. Tak ada kat rumah, ada kat pejabat. Bukan dia pergi ke pub ke, pergi disco ke, main snooker ke, main golf. Tak ada. Rumah pejabat, rumah pejabat, rumah pejabat. So bini nak takut apa? Orang rumah, orang isteri bukan bini isteri kan. Dia takut apa? Kan? Saya tanya orang isteri dia balik. Kamu nak bimbang apa? Aku tak ada kat rumah, aku dah kat pejabat. Aku balik pukul 9, pukul 10, aku dah kat pejabat. Kamu telefon pejabat. Kamu nak mana? Kamu nak aku nak saya balik ke rumah, lepas tu saya keluar balik pergi orang-orang kan, macam mana? Ha? Isteri kadang-kadang cakap macam tu, baru dia ikut kan. Dia nak kadang-kadang, mana boleh, kita polis kan. Tu cerita dia. Dia bab kesihatan ni saya lain. Saya tak boleh cerita dekat you bab saya apa makan. Saya punya makanan senang je. Saya mesti makan, tengah hari saya mesti makan nasi. Itu wajib. Pagi-pagi saya mesti breakfast. Dunia berperang. Perang dunia ketiga ke. Tapi saya mesti breakfast. Breakfast saya simple. Kalau sekarang, kalau hari biasa saya kelok dengan susu lah. Saya bubuh tu sikit. Sebab itu kalau hari kerja lah. Tapi kalau Johor, Jumaat, Sabtu cuti. Jumaat, Sabtu saya akan kena roti canai dengan teh tarik. 2 hari ya. Kadang-kadang macam saya datang saya minum juga teh tarik. Bukan rigid ingat tak. Malam-malam saya cuba elak nasi lah. Kadang-kadang saya makan capati, kadang-kadang saya makan tosai, kadang-kadang saya makan salad, kadang-kadang saya makan mi goreng juga kadang-kadang. Kan? Tapi jangan makan berlebihan. Itu dia punya ni lah. Saya ni kadang-kadang tengok, Datuk perut buncit lah. Datuk okey pula kan? Saya tak rigid. Kita jaga makanan, exercise kena ada. Exercise kena ada. Bagi saya lah. Dan saya dah biasa. Tuan tanya Datuk main golf apa, tak ada. Saya hanya jogging, hiking. Kadang-kadang saya ambil basikal yang statik lah. Adalah tu lah kat rumah tu. Tapi maintain. Mungkin seminggu dapat 2 kali. Seminggu kalau cantik 3 kali. Kan? Kesihatan kena jaga, makan kena jaga. Di samping tu kita makan suplemen lah. Mungkin ada
minyak apa, minyak apa tu, minyak ikan apa semua tu, itu adalah. So jangan terlalu rigid sangat, jangan selalu nak jaga badan, malam-malam tak makan, tengah hari tak makan, minum air kan. Jangan minum air saja, rosak organ badan kan. Kita bukan nak masuk pertandingan bodybuilder kan, tak ada. Yang ni kamu nampak kemas, biasalah kadang-kadang perut buncit sikit kan, nampak kemas, sihat, cukup. Ni kalau badan macam berketul-ketui pun kan, tapi tak sihat buat apa kan, tak payahlah, ikut kemampuan. Setengah orang dia nak badan macam pelakon Arnold sebenarnya kan, tak payahlah. So itu je lah. Tak ada, saya daripada dulu saya memang jogging. Dulu saya main bola waktu remaja lah kan. Tapi main bola ni kita kena ada tim. Bila tak cukup tim, tak boleh main bola. Sebab tu saya cari apa benda yang tak perlu bergantung pada orang. Jogging. Sebab tu saya kat kampung saya jogging. Satu-satunya orang jogging kat kampung aku lah. Aku jogging kat ban sungai tu kan. Bendang. Bendang. Saya jogging. Orang kata anak Maidin ni apa tak ada kerja dah lah. Jogging apa ni, buat apa? So saya jogging. Lepas tu orang ikut. Tanah Merah. Kamu pergi tanya lah. Tanah Merah Bendang. Aku lah. Kok batas ban sungai tu kan, jogging kan. Lepas tu bila saya masuk polis, saya maintain jogging, saya tak main lain-lain. Kemudian baru ni bila saya pergi Johor ni, adalah Gunung Pulai kan. Cantik lah Gunung Pulai, dia 4 km naik ke atas kan. So dia orang buat dalam sejam 15 minit kan, sejam setengah. Saya buat 58 minit lah, atas. Dalam keadaan umur 55 ni lah. Dia pun tinggal belakang, boleh lawan lagi lah kan. Sehari saya banyak gunung lagi lah mungkin lepas ni. Ada gunung banyak lah. Hiking sehari, jogging sehari, basikal sehari. Cukup lah, seminggu 3 kali. Kalau dapat lah, cantik. Kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang sekali. Jangan miss. Tapi kari kena selalu. Kari kena makan. Kari tu yang menjadi vaksin kepada COVID tu kan. Tak ada. Saya bukan branding tuan-tuan. Saya rasa banyak KP-KP lain pun banyak. Dia orang pun banyak peranan, banyak pendekatan, banyak visi, banyak. Kalau saya boleh bagi contoh lah, macam Kelantan, Kedah, Datuk Assaduddin pun nak bencin, Penang, Perlis kan. Mana lagi? Perak, Sabah kan. Banyak, saya kata banyak. Cuma mungkin promosi dah kurang. Mereka ni mungkin masih beranggapan, tak payahlah kita nak. Bagi saya bukan promosikan diri kita nak berkongsi dengan masyarakat apa yang kita buat. Bila kita berkongsi dengan masyarakat faham. Oh ini kerja apa, oh ini operasi polis ini. Tapi kalau kita sekadar orang kata buat operasi, kita simpan, kita tak berkongsi. Sekarang zaman social media kan, branding tu isu. Saya kata bukan saya, jangan kaitkan saya telah letakkan satu benchmark apa-apa ada Datuk Ayub, KP Johor, tak ada kan. Jangan, itu netizen. Tapi sebab tu saya kata, bila kita pergi kat mana-mana kita ada pun, kita buat perubahan. Kita jangan ikut norma yang ada, norma yang sebelum tu lah. Saya memang bila saya pergi ke Johor, memang adalah seorang ataupun orang sini yang lama ni cakap, Datuk datang Johor, Datuk jangan bimbang, Datuk jaga ini cukup, yang lain kami buat. Saya kira tak, saya bukan macam tu. Saya akan micromanage, saya nak tahu semua apa yang berlaku. Dan saya akan tetapkan polisi dan misi saya. Dan saya buat. Memang orang susah nak terima, orang kata, Datuk tak boleh buat yang Datuk bukan ada pengalaman. Datuk tak pernah ni kan. Datuk tahu dekat Johor tu macam, Datuk tahu dekat ground macam mana. Orang tak akan support Datuk. Orang tak gani Datuk tak boleh perginya lah. Datuk akan jalannya lah. Kan? Datuk pun akan hanyut dengan dia orang. Tapi Alhamdulillah, saya boleh buat sebab pegawai bawahan saya sokong. Ketua-ketua jabatan majoriti sokong. OCPD sokong. Memanglah ada rungutan. Ada komplain. Mungkin belakang saya buat cakap. Kamu cakap lah apa kamu nak cakap. Tapi majoritinya bagi sokongan penuh. Setuju dengan polisi dia buat. Banyak perubahan yang orang nampak. Bukan saya nampak. Orang cakap. Sampai orang Singapura pun cakap. Counterpart dia yang dulu daripada ISD, Internal Security Department, yang dulu buat counter terrorism, dia buat mesej. Datuk orang Singapura pun puji Johor ni kata. Bukan puji saya lah, puji Johor lah. Bawah Datuk. Banyak dia nampak perubahan. Orang Malaysia yang kerja kat Johor yang tak boleh balik kan, kat Singapura, bagi rimak-rimak macam ni. Dan orang luar pun cakap,
banyak juga saya dapat permintaan. Kadang-kadang orang tulis surat. Orang daripada, contohnya lah, daripada Kelantan, daripada Sarawak, Sabah, daripada Kedah, daripada Penang lah. Datuk boleh tak tolong saya masalah ni? Saya kata ini, saya kat Johor. Kamu kena pergilah jumpa OCPD apa semua kan. Ataupun buat komplain ke Jeep. Tapi kami nak, boleh tak Datuk tolong bantu saya? Sebab apa? Sebab saya ke depan. Orang tengok, jangan cakap dia. PDM, ada toyot, ada toyot, PDM, ada toyot. Tak, bukan macam tu. Cuma orang, mungkin saya ke depan. Dan saya buktikan, saya cakap apa, saya buat apa yang saya cakap. Orang nak tengok yang tu. Kita, kadang-kadang kita takut kita cakap A, tapi kita buat B. Kita, orang Kedah panggil cuak lah kan. Bahaya ni kan, aku cakap A, aku buat B kan. Tak ada, saya cakap A, saya akan buat A, tuan-tuan. Itu mungkin keyakinan orang kepada kontijen Johor lah. Bukan saya, kontijen Johor. Orang kata Johor boleh buat. Apa masalah Johor boleh? Johor boleh, Johor boleh. Kan? Itu yang persepsi kita nak. Kalau kita boleh capai benda tu, saya rasa, maknanya satu image positif pada PJRM. Kan, orang dah yakin. Oh, polis boleh buat ni. Kontijen Johor boleh buat. Kan, contohnya lah. Itu yang kita nak. Kalau dah ada persepsi macam tu, sekarang ni persepsi. Betul-betul lah, persepsi pun penting juga. Tanggapan orang ramai pun penting juga. Dan ini yang kita nak bawa. Saya yakin kita boleh buat. Kita boleh perbaiki lagi kita punya servis. Sebab kita punya pelanggan adalah masyarakat. Kalau masyarakat puas hati, Alhamdulillah. Kan, masyarakat tak puas hati, dia pun komplain lah. Dia orang pun faham, kita ada kekangan. Dia kata dia, apa yang dia komplain tu ada asas. Ada benda yang kita boleh buat, kita tak mampu buat. Ada benda yang kita boleh buat, kita kena maklumkan kepada dia orang. Banyak berkongsi dengan masyarakat. Baru orang faham apa masalah kita. Kalau kita masih dalam kepompong 1990-an, tahun 2000, kita akan ketinggalan. Selalu dalam bahasa kasar cakap, orang dah naik ke bulan, 4 kali naik ke bulan. Kita baru nak merangkak.